Hai, selamat sejahtera. Nama saya Kushila, anak perempuan Ganesan. Saya belajar di Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Saya pelajar tahun 2. Saya dari Fakulti FPTT mengambil kursus BTMI. Saya berasal daripada Johor. Saya dulu daripada lepasan STPM. Jadi pada hari ini saya nak kongsikan pasal pengalaman raya saya pada tahun ini. Jadi pada tahun ini saya rasa amat gembira lah sebab dapat peluang yang agak panjang dalam seminggu macam tu untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga saya. Jadi saya rasa amat gembira lah. Jadi bagi orang Hindu untuk menyambut hari Deepavali ni, pagi-pagi kita orang mandi gunakan minyak, sapu minyak dekat kepala semua macam tu kan. Kita orang mandi, lepas tu kita orang pergi kuil, sembahyang, dan kita orang datang balik ke rumah. Lepas tu akan makan sarapan bersama-sama dengan ahli keluarga lah. Biasanya kita orang akan makan dosa, idli, dengan kari ayam ataupun dal ataupun chutney macam tu. Jadi lepas makan nanti kita akan pergi menziarahi satu-satu rumah ahli keluarga yang berdekatan lah. Seorang-seorang akan pergi menziarahi, nanti kita akan dapat ampau macam tu. Jadi dia macam kita dapat masa untuk meluangkan dengan ahli keluarga, dapat masa yang panjang lah. Jadi dia macam gembira lah sebab dapat mengeluangkan masa dengan ahli keluarga, lagi-lagi yang duduk berjauhan, yang jumpa dalam setahun sekali macam tu. Jadi memang menghargai lah, walaupun nampak macam simple, tapi setiap saat itu bersama dengan ahli keluarga tu dia nampak macam bermakna. Jadi saya juga pergi menziarahi arwah ayah saya, kubur arwah ayah saya. Jadi saya macam rasa happy lah. Tapi saya melawat arwah kubur ayah saya sehari sebelum raya. Kira sehari sebelum raya tu dia dibahagikan untuk orang yang meninggal lah. Dia macam tu. Jadi pada pandangan saya makna hari raya tu dia macam macam ahli keluarga yang duduk berjauhan semua datang sama-sama kumpul di rumah nenek atau rumah sendiri macam tu. Sebab kalau duduk jauh-jauh ni kan kita jarang jumpa kan. Jadi bila hari raya ni dia macam dapat masa lah nak meluangkan dengan ahli keluarga, lagi-lagi yang duduk berjauhan macam tu. Jadi macam boleh mengeratkan hubungan silaturahim lah. Jadi daripada generasi tua sampai generasi ke muda yang baru lahir semua, dia nampak kenali lah, oh ni ahli keluarga kita, macam tu, ahli keluarga kita besar, macam tu lah, diorang dapat kenali. So itulah pandangan saya bagi makna hari raya. Jadi saya rasa media sosial ni memainkan peranan yang penting untuk perayaan, memainkan peranan penting bagi perayaan. Kerana dalam media sosial ni kan kita nampak terdapat banyak penyebaran tentang tradisi-tradisi budaya pelbagai kaum. Jadi kalau macam tu, jadi kita dapat kita dapat mengenali tradisi orang lain. Jadi saya Hindu, saya dapat mengenali tradisi orang Cina, orang Islam. Jadi dia macam kita saling mengenali lah. Jadi kita macam kita menghormati agama diorang juga. Macam tu kita dapat mengenali. Lagi-lagi generasi yang akan datang. Kalau sekarang kan kita banyak guna media sosial. Jadi budak-budak akan datang pun mesti ramai yang guna media sosial. Jadi diorang walaupun macam diorang tak ketinggalan zaman lah. Macam tu. Lagi satu, kita orang dapat mengenali barang-barang, makanan-makanan pelbagai kaum. Sebab dekat media sosial kan diorang macam mempromosikan, mengiklankan barang-barang atau pakaian ataupun makanan. So kita dapat mengenali, oh ni makanan orang Islam, oh ni makanan orang Hindu, oh ni makanan orang Cina, macam tu. So macam kita saling tahulah kan, kita tak adalah ketinggalan zaman. Walaupun orang budak-budak yang akan datang pun dia orang tak ketinggalan zaman. Dia orang macam masih mengenali. So dia orang pun masih menghormati, masih mengenali, macam tu lah. So memang media sosial memainkan peranan yang paling penting lah dari pandangan saya. Hari sekali konsep budi penyayang masa musim perayaan. Salah satunya macam tujuan budi penyayang ni dalam musim perayaan macam dapat
membantu orang yang memerlukan. Dapat membantu orang yang memerlukan, macamnya kesukarelawan ni bertujuan membantu orang yang memerlukan dari segi pakaian ke, dari segi makanan ke. So dia macam kita bagi makanan, kita belikan makanan, so kita bagi kat dia orang. So contohnya macam menyertai program agihan makanan, pakaian. Kita tahu kepada orang-orang yang memerlukan, orang yang geladangan, orang miskin, macam tu. Jadi macam kita suka rela pergi buat benda, kita pergi suka rela membantu orang, macam tu lah. Macam orang yang memerlukan bantuan tu, kita sedia ada lah untuk membantu orang yang memerlukan, macam tu. Lagi macam kita boleh cakap macam konsep budi penyayang ni boleh dikatakan juga macam boleh mengeratkan silaturahim, hubungan silaturahim ataupun memupuk komuniti. Contohnya macam kita mengadakan aktiviti kesukarelaan macam gotong royong. Macam tu kan dia boleh mengeratkan hubungan silaturahim. Boleh mengadakan gotong royong di kawasan perumahan ataupun mengadakan gotong royong di tempat sembayang seperti kuil, masjid, tokong Cina, church. So bila kita adakan program gotong royong tu, so macam semua boleh join, menyertai program gotong royong tu. So daripada sana kita boleh mengeratkan hubungan silaturahim dan memupuk komuniti dekat sana. Jadi bolehlah kita cakap tak ada racism lah. Walaupun saya Hindu, saya still boleh tolong bersihkan masjid, bersihkan tokong, bersihkan church, memberi bantuan kepada orang yang memerlukan, tidak mengira agama, bangsa, macam tu. Jadi itulah daripada saya. Sekian, terima kasih.